Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Halimatul Saadiah binti Pairit dan pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu mengenai sejarah tingkatan 5 bab 2 iaitu nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua. Saya memilih subtopik 2.1 iaitu perjuangan pemimpin tempatan menentang British. Yang pertama ialah dasar penaklukan British yang semestinya secara paksaan. Yang kedua ialah eksploitasi terhadap ekonomi tempatan yang dilakukan melalui perjanjian seperti perjanjian Pangkor. Yang ketiga ialah pelaksanaan pentadbiran barat dalam masyarakat Melayu. Sebagai contoh, British telah memperkenalkan sistem cukai dan undang-undang tanah. Yang keempat ialah campur tangan British dalam adat resam tempatan seperti yang berlaku di Perak. Yang kelima ialah pembesar tempatan telah kehilangan kuasa dan kehilangan pengaruh daripada anak buah mereka menyebabkan mereka berasa tidak puas hati. Dan yang terakhir ialah kesulitan penduduk tempatan yang mereka alami apabila British datang menjajah. Penentangan terawal yang berlaku di Tanah Melayu ialah di Naning yang dilakukan oleh Dul Said. Hal ini demikian kerana British meminta Naning untuk membayar 1/10 daripada hasil tahunan sebagai ukti kepada Kerajaan Melaka kerana mereka menganggap Naning sebagai wilayah Melaka. Namun Dul Said enggan mengikut perintah British dan ini telah menyebabkan British menyerang Naning pada tahun 1831. Ketika itu, Dul Said telah memenanginya kerana dia mendapat bantuan daripada pemimpin tempatan. Namun pada 1832, British tidak mengalah dan British sekali lagi menyerang Naning. Walau bagaimanapun, pada peperangan kali ini, Dul Said telah kalah dan terpaksa menyerah diri ke Melaka kerana pemimpin tempatan tidak lagi menyokong Dul Said. Di Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama yang menentang British kerana British telah mewujudkan undang-undang tanah dan sistem cukai. Mereka perlu meminta kebenaran residen terlebih dahulu sebelum membuka tanah. Sebagai tanda protes, mereka telah membuka tanah pada Julai dan Ogos 1922. Seterusnya, Haji Abdul Rahman Limbong turut mengetuai satu kumpulan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah. Walau bagaimanapun, British telah meminta Tengku Nik Maimunah untuk menghentikan aktiviti tersebut. Kerana rasa tidak puas hati dan marah terhadap perlakuan British, mereka telah melakukan serangan bersenjata terhadap bangunan kerajaan dan mereka menawan Kuala Berang. Namun begitu, British telah menggunakan nama Sultan untuk menawan kembali tempat tersebut. Haji Abdul Rahman Limbong dibuang negeri ke Mekah. Di Pahang, Datuk Bahaman telah menentang pelaksanaan undang-undang British kerana bertentangan dengan sistem politik dan adat resam tempatan. Kerana British telah mewujudkan pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan pembinaan balai polis di Lubuk Terua. Kerana itulah Datuk Bahaman dan pembesar-pembesar tempatan seperti Imam Rasul menyerang British untuk mempertahankan haknya sebagai pembesar tempatan. Di Kelantan, apabila sistem cukai diperkenalkan, Tok Janggut telah menolak pelaksanaannya dan enggan membayar cukai. Beliau juga telah melakukan bantahan, namun tidak dilayan oleh pegawai British. Seterusnya, pihak polis telah diarahkan untuk menangkap Tok Janggut, tetapi gagal. Lantaran itu, Tok Janggut dan beberapa pemimpin tempatan yang lain telah menakluki Pasir Putih dan mendirikan sebuah kerajaan yang terdiri daripada Engku Besar Jeram sebagai raja, Tok Janggut sebagai Perdana Menteri dan Cik Ishak sebagai pegawai daerah. Namun sayang 1000 kali sayang, British telah menggunakan nama Sultan Kelantan untuk melumpuhkan perjuangan Tok Janggut. Disebabkan strategi British yang tersusun dan penggunaan senjata moden yang lengkap, akhirnya Tok Janggut telah terkorban dalam perjuangannya. Mayat Tok Janggut diarak di sekeliling Pekan Kota Baru dan digantung di pasar secara terbalik. Penentangan di Negeri Sembilan bermula apabila Datuk Shah Bandar dan Datuk Kelana berebut sempadan kawasan untuk memungut cukai. Disebabkan Datuk Kelana ingin menang, maka Datuk Kelana telah menjemput dan memelawa British untuk masuk campur dalam masalah mereka.
Namun demikian, Datuk Syahbandar berasa tidak puas hati dan menyuarakan ketidakpuashatiannya, dan selain daripada Datuk Syahbandar, Yang Tuan Antah turut tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Kelana kerana ini menyebabkan British menduduki Sungai Ujong. Di Sarawak, penentangan pertama dilakukan oleh Linggih iaitu Ketua Kaum Iban. Linggih telah menyerang kapal Nemesis di Batang Lupar kerana James Brooke telah menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas. Namun Linggih dan pengikutnya telah kalah dalam pertempuran ini. Penentangan kedua di Sarawak dilakukan oleh Rentap iaitu pemimpin Iban. Kerana James Brooke telah menghapuskan orang Iban di Sungai Sekerang yang dianggap sebagai lanun. Rentap dan pengikutnya menyerang kubu Nangas Kerang James Brooke dan menghalau tentera James Brooke. Namun, James Brooke telah melakukan serangan balas dengan membakar kampung mereka. Rentap akhirnya berundur dan serangannya semakin lemah. Penentangan ketiga dilakukan oleh Sharif Masaho dan Datuk Patinggi Abdul Gapur kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di wilayah mereka. Datuk Patinggi Abdul Gapur dan Sharif Masaho telah kehilangan kuasa untuk memungut cukai dan juga kehilangan pengaruhnya. Mereka berdua telah berjuang untuk menentang James Brooke, namun perjuangan mereka berakhir dengan kegagalan. Penentangan terbesar di Sabah dilakukan oleh Mat Saleh kerana SPUB telah menduduki kawasan pengaruh Mat Saleh. Yang kedua, SPUB tidak menghiraukan kedudukan Mat Saleh. Yang ketiga, SPUB telah mewujudkan sistem cukai kepala dan surat perahu. Yang keempat, pegawai-pegawai British SPUB telah bertindak kasar kepada orang tempatan. Disebabkan itulah Mat Saleh telah pergi berjumpa dengan British untuk berdamai, namun kampungnya malah dibakar. Disebabkan inilah Mat Saleh telah melakukan serangan mengejut terhadap SPUB dan seterusnya SPUB telah menawarkan pelan damai dengan syarat tambunan akan diserahkan kepada Mat Saleh. Namun SPUB memungkiri janji dan akhirnya Mat Saleh tewas dalam perjuangan ini. Penentangan di Perak adalah berbeza dengan penentangan di negeri lain kerana berlakunya pembunuhan yang dirancang oleh Datuk Maharaja Lela dan pembesar-pembesar tempatan yang lain. Selain itu, penentangan di Perak berlaku kerana residen memungkiri fungsinya seperti yang termaktub dalam Perjanjian Pangkur. Yang kedua, pembesar tempatan juga menolak sistem pungutan cukai yang diperkenalkan British. Yang ketiga, pembesar tempatan menolak penguasaan British dalam wilayah mereka. Yang keempat, mereka tidak suka British mencampuri adat resam masyarakat Melayu. Dan yang kelima, mereka tidak puas hati dengan JWW Birch yang tidak fasih berbahasa Melayu dan juga tidak menghormati sistem sosial tradisional. Sekarang kita akan cuba untuk menjawab beberapa soalan yang terdapat dalam modul Yapim yang diterima oleh pelajar. Penentangan terhadap penjajahan British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. Penentangan mereka didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara daripada penjajah. Namakan tokoh yang telah melakukan penentangan terhadap British di negeri berikut: Kelantan, Tok Janggut; Terengganu, Haji Abdul Rahman Limbong. Berikan cara penentangan yang telah dilakukan oleh kedua tokoh di atas terhadap penjajah British. Cara penentangan yang telah dilakukan oleh Tok Janggut terhadap penjajah British ialah membantah pelaksanaan sistem cukai dan enggan membayarnya. Selain itu, Tok Janggut bersama Engku Besar Jeram dan Cik Ishak telah bersetuju untuk menyerang Pasir Putih. Seterusnya, mereka berjaya membentuk sebuah kerajaan dengan Tok Janggut sebagai Perdana Menteri. Cara penentangan yang telah dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong ialah mengetuai orang kampung membersihkan tanah di Kuala Telemong. Seterusnya, Haji Abdul Rahman Limbong telah menggunakan perundangan untuk membela petani di mahkamah dengan menyatakan bahawa tanah ialah milik Allah. Selain itu, Haji Abdul Rahman Limbong telah melancarkan penentangan bersenjata
terhadap British. Sebagai warga negara yang patriotik, berikan cadangan anda untuk mengelakkan negara dari penjajahan pada zaman moden ini. Sebagai warga negara yang patriotik, saya mencadangkan agar Malaysia menjaga perpaduan kaum agar tidak berpecah belah. Kesannya, tiada pergaduhan berlaku kerana rakyat saling bekerjasama dan hidup dalam keadaan harmoni. Sebagai contoh, kita dapat mengelakkan peristiwa 13 Mei daripada berulang kembali. Kesimpulannya, kedaulatan negara merupakan tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Terima kasih.